Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true. 556. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku dengan kamu sama dengan seorang yang menyalakan api, lalu datang rama-rama berebut akan masuk ke api, dan saya yang menahan kamu jangan sampai kamu masuk ke dalam api, yakni saya melarang kamu dari perbuatan dosa supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya kerana 5 macam, dan iblis tidak diterima taubatnya juga kerana 5 macam. Nabi Adam alaihi salam mengakui dosanya, menyesal atas perbuatannya dan menyalahkan dirinya sendiri, dan segera bertaubat dan tidak putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Adapun iblis, maka tidak mengakui dosanya dan tidak menyesal terhadap perbuatannya, dan tidak mencela dirinya, dan tidak segera bertaubat dan putus harapan daripada rahmat Allah. Maka siapa yang keadaannya seperti Nabi Adam alaihi salam, diterimalah taubatnya, dan siapa yang keadaannya seperti iblis, maka tidak diterima taubatnya. Baik. Pertama sekali Nabi SAW diumpamakan kita ni macam rama-rama, tengok ada api pakat gi, rupa-rupanya api habis terbakar. Jadi Nabi ni dia ni menahan rama-rama. Nabi itu macam satu orang yang duduk di tempat api, rama-rama mari tengok api, dia pergi. Oleh kerana itu api, kalau pergi rapat terbakar, maka Nabi tahan. Jadi manusia ni dalam dunia ni dia lebih cenderung kepada kejahatan. Itu maknanya dia boleh tak boleh lari dah. Maknanya manusia lebih cenderung untuk melakukan kejahatan sepanjang hidup dalam dunia. Jadi Nabi ni, kita manusia ni bila hidup dalam dunia suka buat kejahatan, artinya walaupun ada ingatan, bila buat kejahatan itu dia punya kesudahannya ialah dalam neraka, dalam kemurkaan Allah Ta'ala, tapi manusia tetap pergi. Maka di sinilah maka Nabi SAW ni tugas dia ni maknanya menyatakan betul-betul, memberi ingatan betul-betul, pandu betul-betul manusia supaya handle dunia ni, hidup dalam dunia ni dengan cara hak Nabi nak, hak cara yang Allah Ta'ala nak, supaya apa dia? Kamu jangan terjerumus. Sebab dalam dunia ni benda nikmat. Bukan bermakna Allah Ta'ala cipta ni semuanya haram, tidak. Kita berasa nak perempuan, Islam ajar apa dia? Kahwinnya. Itu je cara dia, dia punya cara dia. Berasa nak makan daging ayam, sembelih, ada hikmah dia di sebalik sembelih. Pasal apa dia? Antaranya dengan keluarnya darah itu, darah penyakit kamu dia keluar habis, kamu makan pun selamat. Dan sendiri apa, kalau kita baca kajian tentang orang putih sendiri, dia lebih selesa dah sekarang ni.
Orang putih sendiri buat kajian, dia lebih selesa makan makanan yang disembelih. Nak makan lembu pun dia tengok ada tanda halal, dia rasa lebih selesa. Ya. Jadi itu yang Allah Ta'ala ajar, yang Nabi tolong sampaikan pada kita. Nak apa lagi? Ya. Apa benda yang ada dalam dunia ni semua boleh, tak ada masalah. Nak pakai kereta, boleh, carilah duit. Itu je cara dia. Kamu cari duit, ada duit lebih, pakailah kereta. Nak rumah besar, tak ada halangan. Ya. Jadi panduan itu yang kita nak ikut. Cuma ada orang yang tidak sabar, nak rumah besar, tak sabar, gajinya sekitar 5-6 ribu, nak rumah besar. Maka di situlah bila tak sabar, rasuah. Itu yang dikata ruang hidup dalam dunia ni, dia ada cabaran. Cabaran dia apa dia? Rasuah. Orang mari minta projek apa benda, dia tukang lulus ke apa benda, ataupun dia tukang recommend ke apa benda. Jadi di situlah hak payah duduk bawah pun naik ke atas. Ya. Dapatlah maknanya 100 ribu ke 1 juta ke apa benda, kita tak nak fikir dah benda tu. Cuma nak fikirnya rasuah tu haram. Ya. Menyebabkan habis orang lintang pukang. Ya. Kesian orang yang dah lama dah menunggu giliran kerana rasuah dia tak dapat. Ya. Itu dia cerita rasuah. Kenapa yang Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Orang beri dan terima rasuah dua-dua pun sumbat dalam neraka belaka. Ya. Sebab menyebabkan undang-undang tak jadi undang-undang. Ya. Undang-undang tak jadi undang-undang kerana rasuah punya pasal. Ya. Jadi kesimpulannya, bila manusia hidup dalam dunia ni, dia cenderung semacam berlumba-lumbaan. Ya. Buat benda yang jahat walaupun dia tahu result dia kemurkaan Allah. Bila Allah Ta'ala murka, neraka. Ya. Maka Nabi datang dipandu. Ya. Nak pergi sana, Nabi halang sikit. Cara lagu mana halang? Hidup kita dalam dunia sekarang ni, cara halangan dia ialah hak mana mari surah masjid, dia dengar. Macam ni Nabi cerita ni. Tak mari, tak dengar ni. Ya. Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Ya. Au muta'alliman, atau orang belajar. Au mustami'an. Belajar ni lebih kepada muta'alliman formal. Ya. Pergi pondok ke, pergi sekolah agama ke, daripada tingkatan 1 sampai 5. Lepas tu masuk universiti, fakulti Islam, gitulah lebih kurang. Ya. Formal, muta'alliman. Au mustami'an. Ya. Jadi orang mendengar tak apa dah. Ini macam sekarang ni, situasi dia apa dia? Mendengar. Ya. Situasi dia mendengar. Ada satu orang tukang baca, hak lain dengar. Hak mana ada kitab, dia tengok kitab sikit. Ya. Nak kata kita ni duduk di paras kategori muta'alliman yang betul-betul formal, tak juga. Muta'alliman ni biarlah daripada pukul 7, 8 sampai pukul 12, pukul 1, 2 ke. Kan? Macam saya belajar master sekarang ni, daripada pukul 9 sampai pukul 6. Nak pecah kepala rasa. Ya? Jadi itu muta'alliman, suasana muta'alliman. Ya? Jadi kalau kita lepas-lepas subuh sekejap, itu mustami'an. Okey dah, lagu ni pun tak apa. Jangan jadi hak nombor 4. Belajar dak, alim dak, belajar dak, dengar dak. Bila tak dengar, tak belajar, tak jadi alim ke apa benda, maka dia akan jadi kita ni macam rama-rama. Pakat pergi tempat ada api je pergi. Ya. Tengok jatuh dalam api. Ya. Jadi supaya kita tak jatuh tu, maknanya mari dengar sekali-sekala. Ya. Betul kita mungkin terus menerus melakukan dosa dan maksiat. Mari-mari rasuah tak boleh tahan, ambil juga. Tak apa, mari lagi. Sekali-sekala bulan depan jumpa cerita bab rasuah pula. Lama-lama tuan-tuan, setahun takkan tak berhenti. Kan? Dengar tentang api neraka ke apa benda, last kali berhenti. Tapi kalau tak mari tu, boleh jadi sampai ke pencen rasuah tu mari. Jadi amalan kita. Ya? Itu pentingnya kita mendengar ataupun belajar. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam, dia kata di sini taubat dia tu diterima sebab lima faktor. Ya. Pertama sekali, dia mengaku buat dosa. Yang kedua, dia menyesal. Dan yang ketiga, dia salahkan diri dia sendiri. Keempat pula, dia taubat. Yang kelimanya, dia tak putus asa daripada rahmat Allah. Iblis pula, yang sampai peringkat Allah Ta'ala sumpah dia,
ya, sampai peringkat sumpah dia tu sampai kiamat. Ya. Allah Ta'ala kata tak ada, engkau ditangguhkan sampai hari kiamat masuk dalam neraka. Ya. Sebagai jalan supaya ada kawan iblis dan syaitan daripada manusia hidup berakal balik sampai ke nazak. Sumpah dia dah. Dia kata sampai kawan tu nak mati, aku akan goda dia supaya dia ni jadi macam aku juga. Ya. Tak kira siapa. Jangan duk kata selamat Tok Guru dah. Tok Guru pun tak selamat. Ustaz ke ulama ke apa benda semua tak selamat. Hak jenis lagu ni lagi besar cara dia. Kan dia punya pangkat dan cara godaan dia lagi licik, halus. Kadang-kadang tak perasan. Semalam saya baca saya dengar satu khutbah daripada mufti Zimbabwe. Dia cerita tentang masalah dalam bahasa Inggeris lah. Dia cerita tu masalah tu berlaku di kalangan ulama. Berasa hebat, maka berasa dia macam kalau nisbah kalau kita padri. Berasa hebat maknanya dia sampai tak kahwin, tak apa benda kan semua. Ya, dia berasa hebat. Ya, akhir sekali rupa-rupanya dia ada buat something yang tak betul dari sudut ni lah, maknanya umat kan, timbulnya maknanya tak respect pada orang lain. Ya, jadi di situ maknanya kita tengok maknanya dia cerita lebih kepada orang baik. Ya, orang baik. Masalah orang baik macam mana syaitan orang panggil goda orang-orang yang baik. Ya, kadang-kadang tak buat maksiat dia lain. Dia mari maksiat dia apa dia? Maksiat dalaman dia panggil. Apa dia? Ujub. Berasa dia ada ilmu agama yang banyak. Ya. Ujub, gurur, tertipu. Ya. Maka merasakan tertipu ni apa maksud dia kalau dalam konteks orang ilmu agama? Dia berasa orang lain ni semua rendah belaka. Ya. Maknanya orang panggil macam kasta rendah. Walaupun dia bergaul dengan baik, tapi dia memandang begitu tu dah tak boleh dah. Akhir sekali berlaku sedikit kata orang perpecahan. Ya. Jadi benda tu dia sebut kita rasa macam satu benda ada kebenaran. Ya. Baik. Jadi dalam kes ini Nabi Adam AS ni walaupun dia Nabi, dia silap satu je. Allah Ta'ala kata jangan hampiri pohon Al-Khuldi tu. Dan pohon Al-Khuldi pun ada perbahasan di kalangan ulama. Ya. Syajaratul Khuldi tu. Ya. Tapi kita tak nak cerita tu dulu, biar nak cerita. Bila dia Allah Ta'ala larang, dia pergi dekati juga. Ya. Dia dekati juga. Dan kalau mengikut ini wallahualam, ini cerita orang panggil boleh jadi Israiliyat ke apa benda. Tapi kalau mengikut cerita dia, Nabi Adam pergi dekati pohon khuldi itu kerana pujukan daripada Hawa. Maka di situlah ulama menyimpulkan bahawa kadang-kadang jahanamnya orang lelaki ini ialah kerana perempuan. Ya. Lepas kahwin tu comel dah, selamat dah daripada berzina kahwin. Bila kahwin tu ya, orang perempuan duduk orang panggil pujuk sana pujuk sini, nak itu nak ini, katalah nak kepada kemewahan, gajinya sekitar 5,000. Maka di situlah orang lelaki dia mikir, lagu mana aku nak memenuhi supaya tak bising bini aku ni. Semalam saya borak dengan Cina dia kata lebih kurang tu juga dia tu. Semalam borak dengan Cina. Dia kata orang Cina pun, orang perempuan Cina, dia kata lu ingat orang perempuan Cina ni okey? Dia kata tak ada, dia kata. Kita lagi sakit kepala, dia kata. Cina lagi maknanya dia materialistik. Ya. Jadi dia kata air kerja, dia kata kerja lebih masa sikit dia bising. Maknanya bila dia cerita tu saya tengok sama dengan Melayu. Lebih masa bising. Ya. Pasal apa? Dia nak kalau boleh kita mau duduk sama dia. Ya. Tu dia. Kita kalau duduk sama dia, wang tak ada mari. Kan? Bila wang tak ada, dia bising juga. Sama yang Melayu. Kan? Duit tak ada, bising. Kalau nak cari duit lebih, jarang bersama dengan dia. Kan? Mungkin balik pukul 9 ke, mana ada buat part time ke apa benda. Maka mungkin dia akan fikir ini ada perempuan lain ke ataupun ada isteri kedua ke.
Jadi dia kata kita tak tenang jiwa, dia kata. Ya. Cuma Cina dia kata bab perempuan ni, dia kata dia ada dua. Sekarang Cina sudah fikir, dia kata tak mau simpanan, dia kata. Dia tak mau simpan perempuan simpanan dipanggil. Rupa-rupanya standard perempuan simpanan ini pada pandangan, pada praktikal orang Cina, dia standard dia sama dengan isteri kedua. Perempuan simpanan berhak dia diberi nafkah, rumah ke pakaian, makan minum. Ya, macam kita kahwin dua lah, 2, 3, 4 kan. Kita kena bagi nafkah. So dia kata Cina sekarang sudah banyak fikir itu rugi masa, dia kata. So yang ramai Cina buat sekarang, dia kata yang mana itulah yang mau buat lah, dia kata. Macam Melayu jugalah, dia kata. Kan? Dia kata main RM100, RM200 bayar, habis cerita. Kan? Jadi saya nak ceritanya ialah pujukan perempuan tadi. Jadi Nabi Adam ni kalau ikut ceritanya ialah isteri dia pujuk, ajak. Wallah alam betul ke tidak ni? Ini ada salah satu daripada orang panggil cerita di dalam kitab. Ya. Jadi terbuat. Okey, bila buat menyesal. Rabbana apa ni Allah Rabbi. Menyesal di atas perbuatan dia. Lepas menyesal dia menyalahkan diri dia. Ya. Bila salahkan diri dia, dia taubat. Bila taubat, maka menggambarkan dia tidak putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu gambaran ini, gambaran kata orang Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah yang kita nak cerita kepada orang-orang yang berasa dia bersalah, dia berdosa. Dia rasa dosa dia tu Tuhan tak ampun dah. Yang ini kita nak cerita ke orang. Jadi setara Nabi Adam ni, salah dia ni besar tuan-tuan ni. Lebih besar daripada berzina, sebab dia Nabi. Ya. Dia Nabi. Kita ni berzina ke apa benda, kita orang awam. Dia Nabi. Buat satu salah, Allah Ta'ala larang, dia langgar juga. Kesalahan dia lebih besar daripada segala-galanya. Tapi nak mengajar kepada kita, Nabi walaupun dia salah besar, dan ialah salah tu salah orang panggil salah dari sudut moral lah, maknanya bukan salah yang nak kata lebih teruk daripada berzina, tidak. Cuma nisbah kata dia Nabi buat salah juga, maknanya besarlah salah dia. Tapi oleh kerana dia mengaku, akhir sekali dia mengaku, dia sedar diri, ya, dan dia akur, dan dia tak putus asa dengan rahmat Allah, lalu dia taubat, maka Allah Ta'ala terima. Beza dengan Iblis, tak. Iblis sampai peringkat dia minta Nabi apa? Nabi Musa ke apa dah? Supaya beritahu Tuhan, aku nak taubat. Ya. Nabi Musa jumpa Tuhan, dia kata Iblis nak taubat ni Tuhan. Sukanya Nabi ni bila dengar orang nak jadi baik, dia suka. Ya. Perangai Nabi kena ada. Kita pun lagu tu juga. Kalau dengar cerita ada orang nak taubat, nak jadi baik, kena sukalah, seronok. Ya. Jangan kita perli pula dia. Sekejap je tu. Ya, perangai kita kan. Tak boleh. Jadi dia ulang. Nabi apa Allah Ta'ala kata dah, Iblis takkan taubat. Ya. Ulang 2-3 kali. Ginilah dia kata dah, engkau nak suruh aku terima taubat. Aku boleh terima dia. Tapi kena refer balik. Buka file. Aku jadi marah sangat ke Iblis ni, kes apa? Ya. Okey, file dia menunjukkan kes dia kerana tak sujud kepada Nabi Adam. Aku suruh. Bila aku suruh, buatlah. Walaupun sujud kepada makhluk. Ya. Bila aku benarkan, walaupun benda tu aku tak suka, sujud selain daripada aku tak suka. Tapi aku nak cerita, aku buat makhluk yang paling istimewa dalam dunia ni, nama dia Adam. Ya. Dia ada air, ada api, ada belaka. Ya. Hak lain tu semua jenis api belaka. Ya, engkau api. Ya. Tapi Nabi Adam ni maknanya satu manusia yang hidup, yang boleh dilihat, ada nafsu, engkau tak ada. Masa tu nya orang panggil maknanya macam malaikat lah Iblis ni. Okey, sekarang ni aku minta dia sujud pada Nabi Adam, dia tak nak sujud, maka disebab itulah maka dia terkeluar daripada senarai orang yang orang panggil bertaraf, dah masuk dalam syurga dah dia tu. Keluar daripada syurga sampai kiamat. Akan kekal dalam neraka dia. Kalau betul dia nak taubat, settle yang tu. Sekarang Nabi Adam punya kubur, dia kena pergi sujud situ. Nabi Musa pun sukalah dia. Mari jumpa Iblis, dia kata okey, Tuhan terima taubat engkau. Dengan satu syarat, engkau kena clear balik kes dulu. Ya, sekarang ni engkau jadi gini ni, sumpahan Allah Ta'ala ni, sebab engkau tak nak sujud kepada Nabi Adam. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan terima taubat engkau bila mana engkau sujud kepada kubur Nabi Adam.
Kan? Nabi Adam tak ada dah, tak apalah. Dah Allah Taala benarkan sujud kepada Nabi Adam, engkau kena sujud. Ya, baru Tuhan terima engkau punya taubat. Iblis pun jawab lalu. Dia kata masa hidup aku tak sujud, dia kata. Ni nak suruh aku sujud masa mati. Kan? Tak ada dia kata. Jadi confirm hak Tuhan kata iblis ni sampai kiamat. Ya, dia akan jadi jahat dia. Dan dia akan panggil manusia, goda manusia supaya jadi jahat macam dia dan duduk dalam neraka selama-lamanya. Harap-harap maknanya Allah Ta'ala pelihara kita daripada digoda oleh syaitan dan juga iblis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah.